Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung lagi kuliah kita pada malam ini. Dan kita suka mengingatkan diri kita tentang pentingnya untuk kita sentiasa berhubung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada jalan untuk kita mengetahui agama melainkan melalui apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya Al-Quran dan apa yang dikhabarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ilmu menyampaikan kita kepada syurga. Jika tidak, manusia tidak ada ilmu, hidup di atas andaian ataupun mimpi atau hanya igawan, maka agama tidak boleh terbentuk demikian. Bahkan itu hanya akan membawa manusia menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Bukan kita menafikan langsung kemungkinan Allah Azza wa Jalla memberikan kurniaan-kurniaan tertentu kepada orang-orang tertentu, tetapi asasnya ialah hendaklah Al-Quran dan Sunnah asasnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilma illa sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban, Al-Hakim dan selainnya. Nabi kata tidak ada satu orang salaka tariqan, yang melalui satu jalan, yatlubu fihi ilma, menuntut padanya ilmu, melainkan sahhalallahu lahu tariqal jannah, Allah Ta'ala akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Man bata'a bihi amaluhu, man abta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Sesiapa yang amalannya tak kehadapan, amalannya lambat, tidak akan mempercepatkan dia nasab keturunannya. Itu peraturan dalam agama kita. Kalaupun orang tu nasab dia bagus tapi amalan dia tak bagus, tak, nasabnya tidak mengangkatnya, kata Nabi. Yang mengangkat seorang adalah amalannya. Demikian agama ini adil. Tapi kalau amalannya bagus, nasabnya bagus, tentulah dia lebih ada kelebihan dibandingkan orang lain. Tapi kalau amalannya tidak bagus, nasabnya bagus, tidak memberi makna. Sebab itu apabila orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemui banyak jawapan dalam perjalanan hidup ni. Ada orang duk sibuk tanya saya, macam mana ni Queen Elizabeth ni, keturunan Nabi ke keturunan Firaun? Jadi masalah kepada dia, apa masalah dia? Kalau dia keturunan Nabi pun
Apa masalah kita untuk menilai? Yang kita nilai ialah apa yang dia lakukan. Kalau dia keturunan Fir'aun pun, yang Allah nilai adalah amalan yang dilakukan. Asiah isteri Fir'aun, tapi dia ahli syurga. Tapi ini adalah merupakan kekeliruan cara fikir yang ada dalam masyarakat kita. Banyak sangat ni baca internet ni, jadi pening, dia duk sibuk. Sebab tu para ulama apabila membahaskan berhubung dengan Israiliyat Quran ini, banyak nama-nama yang penting tapi tidak didetailkan latarnya. Saya selalu sebut hal ni. Luqman, Allah tak bagi tahu dia. Israiliyat bagi tahu dia hitam, bibir mulut tebal, kaki pendek, lebak tapak kaki dia. Quran tak bagi tahu. Walaqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Kami berikan kepada Luqman hikmah agar dia bersyukur kepada Allah. Dia tak cerita. Sebab itu semua tidak memberikan apa-apa impact, apa-apa kesan kepada kehidupan kita. Kalau Luqman hitam, apa masalah dengan kita kalau kita putih? Kalau Luqman itu putih, apa masalah nak kita kalau kita lahir hitam? Allah tak tanya hitam putih kita. Allah tanya Luqman bersyukur pada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Part itu kita boleh tiru. Dia putih, dia hitam. Fir'aun, Fara'ina, Fir'aun banyak di Mesir. Fir'aun yang tenggelam tu nama dia Ramses berapa ke? Quran tak detailkan. Kerana itu tak penting. Yang penting ialah tingkah laku Fir'aun. Itu jangan kita tiru. Quran fokus. Israiliyat walaupun kadang-kala menarik, tetapi ia kadang-kala menghilangkan fokus kita. Nabi Nuh alaihi salam perjuangannya besar. Ada surah Nuh, dakwah kepada kaumnya yang menyembah orang-orang soleh. Macam-macam, semua tak timbul pada kita. Yang kita timbul, bubuk surah Nabi Nuh. Israiliyat. Berapa panjang bahtera Nabi Nuh? Kapal dia buat daripada kayu apa? Kayu jati ke kayu koka? Berapa lebar kapalnya? Bentuknya bentuk kasut ke bentuk kapal biasa? Itu semua tidak mempengaruhi, ada impact kepada kehidupan keimanan kepada kita. Lihat bagaimana Al-Quran membentuk cara kita berfikir supaya fokus kepada isu. Fokus pada isu. Bila kita tidak ada nilai itu, maka kita akan dapati kita menjadi umat yang terhoyong-hayang. Para sahabat very clear cara fikir mereka. Sebab itu saya selalu sebut pada tuan-tuan, orang yang Nabi didik seperti Rib'i bin Amir, walaupun orang tak ramai tahu tentang dia, dia dihantar ikat kepala dengan tali saja pergi jumpa dengan maharaja, dengan panglima tentera Parsi yang hebat. Orang Arab bukan pernah tengok bangunan-bangunan hebat, kemewahan yang hebat, tapi dia masuk, dia tak terkejut. Bila Rustam tanya dia, pasal apa kau datang? Hampa nak apa wahai orang Arab? Dulu susah, sekarang tiba-tiba nak berperang dengan Parsi. Fokus. Sikit je dia jawab. Tetapi madrasah Nabi, sekolah pemikiran Nabi, kalau kita boleh istilahkan demikian, school yang dibentuk oleh Nabi itu menjadikan
Ia tahu nak jawab. Kalau kita mungkin kami ni sebenarnya misi Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang hantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. That's all. This is our mission. Allah yang hantar. Dia tak kata Sayyidina Umar hantar kami nak mai tengok negeri hampa macam mana. Allah hantar kami. Tujuan kami clear, mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba hanya kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini worldview yang jelas. Worldview yang jelas. Itu cara kami fikir. Dunia sempit, akhirat luas. Bila kita tak ada ni, kita kalut banyak. Kadang-kadang bukanlah, saya dah jawab beberapa kali, setengah orang duk tanya. Boleh tak kita, berapa puluh kali dah, ramai orang nak jawab. Bolehkah kita kata rest in peace ni kepada Queen yang dia duduk di kampung pun duk kalut nak kata juga. Pasal duduk di mana? Di London, jalan mana? Edgware Road ke? Kat mana ke kan? Dia kata dah, duduk kangang. Misalnya, duk kalut rest in peace ni. Saya bukan kata tak boleh tanya tu pasal dia dah jadi isu. Tapi kita punya pemikiran, peace ni apa? Kita tidak ada pertelingkahan bahwasanya Islam mengajar untuk kita bertamadun di sudut Islam itu sendiri bertamadun, tapi mengajar adab perhubungan dengan orang bukan Islam. Itu bukan isu dia. Tak ada isu. Nabi SAW jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun bagi penghormat, bangun. Mereka kata innaha janazatu Yahudi, dia jenazah Yahudi, kata bagi tahu Nabi. Nabi kata alaysa nafsan, takkah dia juga adalah merupakan nyawa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi tak apalah Yahudi, tapi dia nyawa, kita bangkit, respect. Respect tak ada masalah. Kita pun bila sebut apatah lagi Queen bagi suatu bangsa, kita hormat. Yang keduduk orang Islam yang ada sana pun boleh bangun respect bila jenazah itu lalu. Kemudian kita tak perlu cerca. Kau nak buat status nak kena cerca, kadang agama pun tak bagi. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tak payah maki orang yang matilah, dia dah pergi kepada apa yang mereka lakukan. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata la tasubbul amwat fatu'dhu al-ahya. Tak usah maki orang matilah, nanti sakitkan hati orang yang hidup. Kita maki dia dah tak ada dah, sakit hati rakyat dah. Jadi kita tak perlu maki, dan kita tak disuruh mencerca. Bahkan Nabi SAW apabila ada datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan, apabila datangnya wakil Musailamatul Kadzab, teruk ni Musailamatul Kadzab, bunuh orang macam-macam, wakil mereka datang. Ini pegawai diplomat, artinya utusan diplomatik. Dia datang, bawa. Nabi tanya, kamu percaya ke Musailamah Rasul? Dia percaya. Nabi kata la mula rusulu la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Kalaulah tidak kerana
para utusan diplomatik itu dibunuh, tak dibunuh, aku hukum mati kamu berdua. Murtad, menentang agama, murtad dan menentang agama. Tapi Nabi tak ambil tindakan kerana pegawai diplomatik dalam agama ni tak disentuh, tak di orang hantar wakil duta, tak boleh. Kalau orang Islam pergi bom, marah kat satu negara, pergi bom kedutaan, tak boleh. Ar-rusulu la tuqtal, kata Abdullah bin Mas'ud, maka menjadi sunnah bahawasanya duta, rusul, perwakilan tak dibunuh dalam Islam. Itu semua tak ada isu, tak ada isu. Hormat, bagi penghormatan, bagi ucapan takziah, no issue. So kita kena, tapi sekarang kita nak diajak kepada suatu hal yang bukan, is not in our culture. Apa dia? Suruh kata rest in peace. Dia pun tak kata. Kalau kita tak kata, kita kata kita ucapkan takziah dan kita juga berduka cita dengan apa yang menimpa rakyatnya, it's okay pun. No, kita nak kena bagi sama dengan dia. Awak kalau kita tak kata tu je masalah apa? Setelah kita buat penghormatan, kita buat, itu adab kita. This is cara kita. RIP ni, rest in peace, is not dalam cara kita. Itu kamu punya. Itu pun bukan semua dalam Christianity they accept greeting ataupun ucapan itu. Bukan semua mereka terima. Agama ni dia haluslah masalah. Urusan akhirat, ghaibiyat, kita tak tahu. Kita hati-hati di dalam menyebut tentang kedudukan orang di hari akhirat. Hadis yang selalu kita baca dulu, apabila sahabat tengok orang yang mati di medan jihad bersama dengan Nabi, dia kata mata syahid wa huwa fil jannah, mati syahid, dia di dalam syurga. Perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalla, walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadha yawmal Khaybar, demi sama sekali yang jiwa aku berada di tangannya, sesungguhnya selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar, min maghanim lam tusib al-maqasim, lam tusib al-maqasim, yang diambil daripada harta rampasan perang yang tak ikut peraturannya, la tashta'ilu alaihi nara, menyalakan ke atasnya api. Seorang riwayat kala wa huwa fin nar, dia dalam neraka. So kita, hatta orang mati pun kita, kok ayah hang dalam syurga dah, kita mudah-mudahan dia dalam syurga, kita doa dia. Ini urusan akhirat yang kita tak tahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadis ini pernah saya sebut, dia didaifkan oleh Syu'aib Arnaud, tapi dia sahihkan oleh Albani sebagai khilaf tentang masalah kedudukan Ibn Lahiyah dalam riwayatan ini. Ya, ada perempuan yang mati, matat fulana wastarahat, telah matilah si fulana dan dia pun telah istirahat, telah berehat, rest in peace, telah beristirahat. Fa ghadiba Rasulullah marah. Rasulullah marah. Nabi kata innama yastarihu man ghufira lahu. Nabi kata yang berehat ni hanya orang yang diampunkan dia. Padahal muslimah tu. Ialah hadis ni ada perbincangan kedudukan dia. Nabi kata yang berehat hanya orang yang Allah ampunnya. Kita tak ada isu penghormatan keduniaan kepada Queen, itu okay. Sebagai manusia, sebagai rakyat, bernegara, kita hormat. Tapi nak habaq kata dia sedang beristirahat di dalam kedamaian, ini besar.
Ini bukan urusan kita. Kita pun tak habaq dia duduk dalam neraka sekarang, kita tak habaq. Tapi kita nak kata in peace. Apa maksud in peace? Nabi guna istilah yang sama. Ada orang mati, yamur. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang mati lalu depan Nabi. Nabi kata mustarihu wal mustarah. Mustarih wa mustarah. Orang yang rehat, berehat, dan orang lain rehat daripadanya. Mustarahu minhu, orang lain rehat daripadanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia maksud tu? Nabi kata, al-abdu salih yastarihu min nasabid dunya wa azaha. Kalau dia hamba yang saleh, dia rest in peace lah. Dia rehat daripada keletihan dunia dan kesakitannya. Itu kalau hamba yang saleh. Wal abdul fajir, dan hamba yang fajir, kata Nabi SAW. Tadi hamba apa? Hamba yang saleh. Yastarihu minhu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Dia rehat daripada keletihan dunia dan perkara yang menyakitkan dunia kepada rahmat Allah. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Adapun hamba yang fajir, yang jahat, berehatlah daripada dia. Maksud orang lain jadi damai, bukan dia. Siapa dia? Al-ibadu, hamba-hamba, wal biladu, negeri, wasyajaru, pokok, wad dawab, dan haiwan. Bukan dia in peace, we are in peace lah. Kita yang di dalam kesenangan. Bila mati orang jahat, lega lah kita. Tapi ini bagaimana agama menyusun cara kita berfikir. Setengah orang kata, kita tak boleh hampa ni, teruk betul ya, tak ada tamadun. Ini bukan soal tamadun. Soal urusan dunia, kita respect, bagi ucapan takziah, kita tak buat kata-kata yang jahat kepada dia, kita menghormati, kita merasakan kita juga turut bersimpati dengan rakyat negara dia. Itu disiplin. Tapi dia tak mau banyak tu, dia nak suruh kita peace sikit lagi. Dia sedang berehat dalam kedamaian. Yang ni kita tak tahu. Kita sendiri mati pun belum tahu lagi kedamaian ke tak. Ada orang buat takwilan, tak apalah, ada orang berbeza-beza pandangan ni. Dia kata dia rehat daripada keletihan menguruskan dunia. Dunia ni letih terang mana pun sikit saja, pi akhirat berat. Dan ini sajalah saya nak sebut, pasal pakat duk tanya banyak sangat benda ni. Saya nak sebut poin ni. Cuma saya nak sebut sikit lah satu lagi. Lama-lama tak mengajar ke dah. Kita komplain di sudut, bukan kita komplain lah, kita bagi pandangan di sudut tu. Tetapi di sudut yang lain, ketika Queen Elizabeth ini menjadi Queen of England, the defender of faith, kalau kita tengok di roundboard dia dekat Buckingham Palace tu, tuan-tuan Nabi ya? Oh jarang memang dia defender of faith kan, pembela akidah. Tapi tak apalah, empire dia panjang, sejarah mereka panjang, macam-macam benda pro and con yang British telah buat pada orang lain, kekejaman, siapa yang mungkin tengok mat kilau marah kat orang putih ke apa. Tapi saya nak cerita, depa ni daripada satu sudut jauh lebih amanah daripada negara-negara orang Islam dalam sudut menguruskan keuangan mereka. Queen tu saya pernah sebut masa saya duduk di sana, masa jadi fellowship, nak minta
untuk dia satu kapal layar hadiah pemerintahan dia. Tak bagi, Parlimen tolak. Perdana Menteri kata taxpayer money tak akan patut dibelanjakan untuk begitu. Terang-terang tolak. Dia kecil hati. Tapi dia very clear. Tak boleh. Ini duit rakyat. Nak beli kapal apa? Perdana Menteri jawab. Rakyat tak setuju. Bahkan saya pernah pergi tetamu mereka. Saya pernah pergi Buckingham Palace ni sebagai tetamu yang dijemput 16 orang seluruh dunia dalam program International Leadership tu. Dia beritahu mereka ada program mereka. Bagaimana supaya nak rakyat suka. Tak boleh tunjuk terlalu mewah sangat, tak boleh. Rakyat sensitif. Terutama pada keadaan ekonomi tertentu, mereka sensitif. Kalau Queen pakai lebih, family dia nampak lewat, dia tanya, ni duit siapa? Tapi di negeri-negeri orang, bukan negeri kita lah, negeri jauh mana tu, orang rasuah kena hukum, rakyat menangis, kesian. Ni tak berlaku di sini, sana tu. Kita pening kalau kita fikir antara dua keadaan. Di satu sudut ialah akidah yang berbeza. Di satu sudut kadang-kadang mereka lebih baik dalam menguruskan negeri mereka. Sebab itu kata Amr bin As kan, innahum la amna'un nas min zulmil muluk. Mereka orang yang paling mencegah kezaliman raja-raja. Baru nak masuk mengajar. Okey, bab kita sifat, masih lagi kita dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha rawahu ad-Daraqutni wa sawwaba waqfahu. Saya tak tahu dia terjemah apa kat tuan-tuan hak ujung tu. Wa sawwaba waqfahu tu dia terjemah apa di dalam kitab buku Indonesia tuan-tuan tu. Dia terjemah apa? Ada terjemahan dia? Dengan lagi selepas diriwayatkan oleh Darqutni, apa dia kata? Anak anggap sebagai mauquf. Ya, okey. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, yang ni kontroversi di dalam hadis ni. Adakah saya nak perkataan ujung wasawwaba waqfahu, maksudnya dia kata benda ni yang betulnya mauquf. Mauquf maksudnya benda ni bukan kata-kata Nabi. Benda ni ialah kata-kata, benda ni nak bahasa orang utara lagi, orang negeri lain tak faham. Maksudnya teks ni, matan ini adalah merupakan ungkapan Abu Hurairah. Tapi di dalam riwayat ini dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu baca Fatihah, maka kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena ia bismillah tu ihda ayatiha, salah satu daripada ayat di dalam Fatihah. Kalau hadis ni ada, artinya tidak timbullah perbezaan ulama di antara para qura' para qura' Madinah, para qura' Makkah yang berbeza di dalam nak menentukan bismillah salah satu ayat ataupun tidak. Bahkan majoriti
Di dalam periwayatan kata dia bukan salah satu ayat, tapi ia ditulis di dalam mushaf. Tapi mushaf yang sekarang tulis ni, dia tulis nombor 1. Yang tu dia kata pencetak, bukan kesepakatan para qura'. Qura' berbeza pandangan. Bismillah, Fatihah 7 ayat, tak apa, tak ada perbezaan. Tapi yang mana, adakah ia termasuk dalam bismillah ataupun tidak? Berlaku khilaf pendapat. Habis tu hadis ni, saya nak jelas, hadis ni macam mana? Hadis ni yang ujung ni. Wasawwaba waqfahu, dia menganggap bahawasanya ini adalah mauquf. Maksudnya teks ini Abu Hurairah yang kata, bukan Nabi kata. Yakni pandangan Abu Hurairah. Tetapi sebahagian para ulama yang lain dia kata no. Tidak. Teks ini Nabi SAW yang kata. Matan ni Nabi SAW kata. Ini adalah salah satu sebab khilaf ulama kadang-kadang. Kerana bukan hadis sama-sama jumpa, sama-sama ada yang interpret dia sebagai marfu', yakni diangkat pada Nabi, ada yang menganggap bahawasanya, ada yang memutuskan ia sebagai marfu', diangkat pada Nabi, ar-rafa', ada yang kata tak, ini adalah pendapat sahabat. Pendapat sahabat tidak semestinya menjadi kata putus di kalangan para ulama. Hatta terutama di dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu terkenal perkataan dalam mazhab Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Para sahabat itu tokoh, kita juga tokoh. Bukan maksud Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyamakan dirinya dengan para sahabat di sudut darjah dan kedudukan, tapi maksud di sudut ijtihad. Seperti mana para sahabat boleh memberi pandangan, kita juga boleh memberi pandangan. Yang tak boleh kita pintas hanyalah Nabi SAW. Kerana sahabat itu sendiri di kalangan mereka berbeza-beza pendapat. Melainkan dalam hal yang mereka telah sepakat. Itu susah nak dibantah. Tapi kalau ada qaul Ibnu Umar, ada qaul Ibn Abbas, ada qaul yang berbeza-beza, maka umat mempunyai pilihan untuk melihat ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat. Itu dulu, supaya tuan-tuan ada gambaran apabila melihat hadis ini yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Di dalam hadis yang lepas, kita baca bahawasanya Anas memberitahu dia solat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar, dia dengar mula dengan apa? Dengan Alhamdulillah. Jadi tak mula dengan Bismillah. Jadi itu menjadi alasan mereka untuk menyatakan bahawasanya hadis ni pendapat Abu Hurairah. Salah satu sebab. Pendapat Anas lebih jelas dalam hal ni. Bagi yang kata tak, no, hadis ni dalam mazhab Syafi'i khususnya, hadis ni bukti. Dan ada golongan yang mungkin yang di kalangan mazhab yang kata memang bismillah satu ayat daripada Fatihah, tapi ia dibaca secara sir. Itu juga ada di kalangan pendapat-pendapat di dalam mazhab ni, dan saya akan perincikan sikit lagi selepas pada ni bagi azan ni, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hasil daripada khilaf perbincangan ini timbul khilaf ulama tentang bismillah ni salah satu daripada ayat dalam Fatihah ataupun tidak. Para ulama semua sepakat bismillah salah satu ayat di dalam Al-Quran. Itu sepakat. Kenapa ayat dalam Quran? Kerana surah An-Naml dia ada ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat di dalam surah Al-Quran, iaitu surah An-Naml, tidak ada khilaf, ijma', tak boleh khilaf. Ya, surah ini daripada Sulaiman dan ia adalah bismillahirrahmanirrahim. Cumanya bismillah yang kita tengok dalam Quran tu, yang bismillah sebelum Fatihah, bismillah sebelum surah Al-Baqarah, bismillah sebelum surah Ali Imran, bismillah sebelum surah An-Nisa dan seterusnya. Bismillah itu salah satu daripada ayat ke, ataupun sebenarnya diletakkan bagi memberitahu tentang fasal ataupun pemisah antara surah-surah, dan diletakkan sebagai tabarruk, iaitu sebagai mendapat keberkatan. Ia ada di dalam masa-masa para sahabat itu, tapi ia salah satu ayat atau diletakkan kerana nak memisahkan antara surah-surah. Ia salah satu ayat di dalam surah An-Naml, itu tak ada perbincangan, itu jelas. Mazhab yang pertama, bahwasanya bismillah ialah ayat daripada surah Fatihah. Ayat daripada surah Fatihah, salah satu ayat, iaitu bukan surah Fatihah tu bermula dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang kedua. Ini adalah merupakan mazhab kepada orang Mekah, Ahlul Makkah, mazhab kepada qura' orang Kufah, fuqaha Kufah, dan di atas inilah pegangan mazhab Syafi'i dan salah satu qaul di dalam mazhab Ahmad daripada nukilan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni orang yang ambil mazhab Hanbali ni, dia jadi payah sikit kadang-kadang. Imam Ahmad ni dia qaul dia banyak, kadang-kadang satu masalah dia ada 12 qaul untuk dilihat qaul mana Imam Ahmad. Tapi ini
Ada art lah, seni dia di dalam mazhab. Mereka ni kata bismillah salah satu daripada ayat Fatihah. Jadi ayat yang terakhir apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mazhab yang kedua, dia menyatakan bismillah bukan salah satu ayat daripada surah Fatihah. Bukan. Ayat yang pertama ialah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang terakhir apa dah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu potongan tu. Dia kata kalau tidak, hak yang akhir tu terlalu panjang. Kemudian dia kata tikrar, tapi itu bukan argument lah. Dia kata tikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua kali kata. Jadi tentulah bismillah bukan. Ini pandangan yang kedua yang menyatakan. Dan ia adalah untuk tabarruk. Siapa dia yang pegang mazhab ni? Mazhab ni ialah qura Madinah. Para ahli Quran Madinah, Basrah, Syam, mazhab Abu Hanifah, salah satu pada mazhab Ahmad, tarjih sebahagian para ulama, dan yang tu marah pula sebut jana. Inilah juga yang ditarjihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Depa dengar nama tu tengah duduk terkejut. Ibn Taimiyah mentarjihkan, dia kata dari segi adillah pada dia yang ni yang lebih kuat. Tak apalah saya sebutlah kerana dia adalah satu sosok penting di dalam isu pentarjihan ni. Itu pentarjihan. Cuma sebelum saya nak pergi, tuan-tuan, dalam nak menentukan, pertama, tuan-tuan, saya baru dengar Syekh Aiman Suaid sebut, penting saya rasa, menarik poinnya. Tak ada atas muka bumi ni satu kitab begitu. Dia kata zaman sekarang ni ialah asrul zahabi, zaman keemasan bagi Quran. Ramai orang hafal Quran. Orang-orang yang hafal Quran, hatta tu imam yang tak hafal Quran ke, hafal sikit ke, hatta buku dalam bahasa mereka sendiri mereka tak hafal, tapi mereka hafal kitab yang bukan bahasa mereka, 600 muka surat banyaknya. Bukan senang nak hafal Quran, nak hafal, nak tahu dia apa wakaf dia tang mana, ibtidak dia tang mana, panjang pendek dia, mat dia, idgham dia. Hafal dengan semua kaedah bacaan. Bagi satu kitab, beribu-ribu orang Islam menghafal. Kita sendiri yang membaca, sebahagian tuan-tuan mungkin, kita juga mungkin tak menghafalnya. Tetapi hatta buku dalam bahasa lain pun, dalam bahasa kita tak hafal sebanyak Quran. Kita tahulah apa konten buku tu. Tapi ini kitab yang Allah turun dan lindungi dia. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Mana ada? Hatta siapa yang hafal, katalah juzuk amma kita hafal. Ada kita hafal buku lain sebanyak tu? Tak ada. Kitab Allah kita hafal. Kitab Allah kita hafal. Itu menunjukkan mukjizat. Allah mudahkan. Kalau kita hafal buku lain berbahasa kita, kita tak boleh hafal. Satu muka surat tu tak boleh hafal. Ajaib. Melainkanlah ada orang-orang yang memang, ada bangsa yang kuat hafal, tuan-tuan. Hak tu kita tak heran. Orang Mauritania, orang memang kuat hafal. Antara Zohor dengan Asang dia boleh hafal banyak lah buku pun dia boleh hafal. Kuat ingatan dia, Pak. Tapi sebagai orang tak kuat ingatan. Hafal-hafal terantuk sikit tukar. Kedua, saya nak sentuh, tuan-tuan, nak menentukan bismillah sebahagian ayat daripada Fatihah ataupun tak, khilaf ulama.
perbahasan, keluarkan dalil, keluarkan hujah. Qura' Mekah kata lain, Qura' Madinah kata lain. Tak ada mereka ni kata-kata, aku nanti saat aku selak terai, aku tanya Nabi belah mana. Tak ada. Ini semua mai produk pening kepala. Hak ni hak mereka nak buat, tak lama lagi kita tanya hukum apa, tak lagi aku tanya Nabi. Tuan-tuan, saya nak sebut benda ni kerana ia mempunyai impact yang sangat negatif terhadap cara fikir bagaimana kitab Allah itu dan bagaimana sunnah Nabi itu difahami. Kalau semua orang tak payah hanya pakai mimpi nak faham, berapa kita orang kembara rihlah fi talabil hadis, kembara di dalam mencari hadis. Duduk kasyaf dah lah imam tu yang mana? Imam Syafi'i keturunan Nabi, Nabi jumpa Imam Malik, bagi tahu kat benar dia. Hang tolong bawa lah saku pada jumpa Imam Malik. Tulis, dia kata kalau benda lain mudah, tapi nak jumpa Malik ni aku pun gerun. Imam Syafi'i cuba baca sejarah awal pergi ketuk rumah Imam Malik. Kadam dia buat keluar tak kursi pasal tua dah Imam Malik, minta tunjuk surat gubernur, kata Imam Malik kata ada orang nak mengaji bukan surat gubernur. Dia kata, Imam Syafi'i kata aku datang jauh takut tak diterima, bimbang. Demikian semua orang soleh. Tak ada Imam Syafi'i keturunan Nabi, dia duduk di Mekah sebelum pergi Madinah, doa tum Imam Malik jumpa dengan dia, lepas tu kata hang mai lah, lepas tu baru pi. Demikian tabi'an ilmu. Ini semua cerita-cerita ajaib ni semua dia akan membatalkan nilai man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilm, siapa yang melalui jalan untuk menuntut padanya ilmu. Sebelum kita tamat ni, antara argumen yang digunakan di dalam berhujah bahawasanya bismillah bukan salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Saya sebut argumen tadi, saya sebut dah. Yang lain kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Yang ni kata terlalu panjang. Siratal berhenti, alaihim berhenti, dia kata tak selaras, panjang perbahasannya. Tapi argumen pihak yang menyatakan bismillah bukan, salah satu argumen mereka juga ialah hadis yang mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, di mana dia mendengar Nabi SAW kata, Allah Ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku bagi semayang antara aku dan hamba aku bagi dua. Wali abdi masya'al, bagi hamba aku apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani abdi. Apabila hambaku kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kata hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala athna alayya abdi, Allah kata hambaku telah dia hamadani ni puji, asna pun puji juga, tapi bahasa Arab ni ada tingkatannya. Hambaku memujiku. Kata golongan yang kata bismillah bukan. Dalam hadis ni Nabi tak kata bila hambaku berkata hambaku berkata bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mula. Dia mula dengan cerita Allah bagi dua. Wa idza qala abdi, idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin. Mula dengan alham. Ini dalil bukan bismillah bukan salah satu daripadanya. Selain daripada mereka argue dengan apa yang Anas kata bahawasanya walam yaqra bismillahirrahmanirrahim di dalam riwayat Imam Muslim yang lepas. Tentu faham ni cerita ni. Jadi atas tidak ada pembahagian bismillah tu, dan hadis tu tuan-tuan banyak lepas tu hamba dia wa idza qala al-'abd maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Dua-dua bacaannya.
Allah ni, Nabi ni, Quran ni dia turun dengan semua qiraat ni. Kerana kita mungkin tak perasan. Bukan qiraat tu maksud Nabi izinkan, boleh baca jadi. Nabi baca belaka semua qiraat ni. Alaihum pun Nabi baca, alaihim Nabi baca, semua apa? Kerana orang Arab dia macam-macam. Ada orang Arab yang tak boleh lafaz sebahagian ungkapan-ungkapan di dalam seperti yang dilafazkan oleh Quraisy. Ini rahmat Allah. Nanti kita sebut tentang bagaimana keluasan rahmat Allah di dalam qiraat yang mungkin kita bukan orang ajam tak perasan, orang Arab dia tahu. Sebahagian daripadanya sukar bagi mereka. Mereka tak boleh sebut dalam qiraat ni. Mereka hanya boleh sebut dalam qiraat ni. Dibetulkan pun tetap dalam qiraat ni. Saya dengar Abdul Rashid Sufi, ni alim besar di zaman ni tentang qiraat. Itu dengar bagaimana fadilat ataupun rahmat Tuhan di atas qiraat-qiraat yang diturunkan. Amazing. Ini satu agama yang amazing, satu agama yang hebat. Sebab ilmu ini bila kita masuk ke dalamnya, kita akan rasa Masya Allah, rahmat Tuhan. Din, agama. Ya bukan macam tu, terus saya tak payah mengaji, pegang-pegang mikrofon, semua ilmu mai. Tak ada cerita ni. Talabul ilm, kajian, bacaan, menuntut ilmu, bertemu dengan orang saleh, alim, mendengar mereka, Masya Allah. Sebab itu, tapi saya nak sebut itu argument mereka, dan ini menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Cuma kita di negeri Perlis ni, kita sebut dah Tok Imam, kita kata bismillah perlahan. Di atas sekurang-kurangnya ia selamat bagi semua kaul. Selamat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita pergi tengok ada imam tidak bismillah pun, tidaklah sampai aku dah mufaraqah dah di belakang. Bila kita tahu, kita akan berlapang dada di atas ilmu. Kerana Nabi SAW meninggalkan khazanah ni, macam kata para ulama dalam tafsir lah. Kalau Nabi tu wafat, Nabi sebelum wafat tulis kitab tafsir, tak ada siapa berani buat tafsir lah. Ibnu Kathir tak berani tulis, At-Tabari tak berani tulis, Qurtubi tak berani tulis. Nak tulis apa? Nabi dah bagi tafsir. Tapi oleh kerana Quran, ada ayat yang Nabi tafsir, ada ayat yang terdedah untuk kita tengok lagi makna di sebaliknya. Datang kitab-kitab tafsir yang berbagai-bagai. Datang peranan akal, para fuqaha, ijtihad. Kita pun duduk belajar, mendengar. Karena inilah rahmat ilmu. Ilmu. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dengar ilmu, mungkin tuan-tuan kata, aku nak buat apa? Aku duduk pandangan ni banyak kaul. Aku kan nak pergi mengajar orang. Mufti tak apa, dia duduk pergi mengajar. Ilmu bukan begitu sifatnya, tuan-tuan. Ilmu bila kita dengar, dia tanpa kita sedari, dia membentuk cara fikir kita. Otak kita makin matang. Dan kita akan makin masak di dalam menilai hal-hal yang berbagai. Dikiaskan di atas ilmu yang kita belajar. Bila orang tak mengaji, dia buat terkejut lah. Tapi kalau orang mengaji, dia tak terkejut. Dia kata okey. Sebab itu kita sebut, di Perlis, walaupun jawatan kuasa fatwa tidak terikat di dalam berfatwa, tetapi sentiasa memastikan tidak terkeluar daripada mazhab yang empat di dalam perkara yang memang dah ada perbahasan fuqaha mengenainya. Ataupun kalaupun dalam bab tu tak ada, cari mujtahid yang lain. Kita tak keluar satu qaul yang tidak pernah sesiapa pun mendahului kita dalam hal itu. Jika hal itu memang tak ada dalam qaul yang lama kerana isu baru, ijtihad yang kita keluarkan ataupun tarjihat yang kita keluarkan. Kalau yang dulu, yang dah ada qaul dulu, kita tak ijtihad kerana kita tarjih saja. Mazhab ni ada, mazhab ni ada, mazhab ni ada, kita pilih. Itu tarjih. Bukan ijtihad. Orang kata hampa mujtahid, kita tidak. Kita mentarjihkan. Seperti mana ramai orang tarjih pandangan.
Negeri lain pun terjeh di dalam berbagai-bagai bab-bab muamalat, dia terjeh. Kita kalau bab tu tak ada, kita akan putuskan satu kaul, kita akan jadikan ia serasi dengan kaul-kaul yang lain yang tak ada tapi di dalam konsep yang sama ataupun di dalam qiyas yang hampir sama. Bila main muamalat, kita luas, lagi luas. Sebab kita tahu dia di atas maslahat. Kaul-kaul diperleh ni, nak bagi tuan-tuan tahu, tak ada kaul yang terkeluar pada mazhab yang 4 atau mazhab muktabar yang lain. Amalan-amalan di dalam masjid-masjid yang amalkan di negeri Perlis ini, kebanyakannya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Orang tak Perlis tak ada mazhab, antara salah satu ni. Tak kunut dan sirkan bismillah ni dalam mazhab Hanbali. Yang lain benda-benda senian Perlis terbuka. Kita kata kita tidak menentukan, mewajibkan orang untuk memilih mazhab tertentu di dalam amalan peribadi. Tak. Satu orang mai ke masjid, dia mai semayang lambat, dia waktu imam dah habis dah semayang, dia semayang sorang-sorang subuh, kemudian dia kunut. Kita tak ada isu dengan dia. Itu hal dia. Itu salah satu daripada apa yang diijtihadkan dalam mazhab Syafi'i. Rasmi amalan dalam masjid, rasmi qaul yang telah dipilih sejak lama dalam Perlis ini, iaitu seperti yang diamalkan dalam mazhab Hanbali, Hanafi, dan tidak ada kunut semasa subuh yang berterusan. Tak ada. Orang yang pelik tu dia tak ada kunut. Aku semayang subuh lain bagi tadi. Sebab macam itulah. Belajar 2 bunga nak pergi bertumbuk dengan orang. Tapi kalau orang belajar banyak, mudah-mudahan insya-Allah, walaupun tak banyak pun bagi lebih sikit, setakat gelas jatuh atas meja dia tunggu boleh minum air lagi lah. Pasal kita tahu ke mana benda tu nak pergi. Sadrul rah, dada yang terbuka. Yang tu yang kita minta. Kita nak educate rakyat negeri ni supaya mempunyai nilai kita tu. Menghormati para fuqaha. Dia berkata hampa ni tak hormat mazhab. Kami hormat semua sekali. Semua para a'immatul kibar, al-mujtahidin, al-ajilla min fuqaha'i al-arba'ah ala ain wa ra's. Semua fuqaha ini di atas junjungan kepala kita. Dengan penghormatan menjemput mereka rahimahumullah ta'ala. Kalau tak pilih pendapat Imam Syafi'i, tidak berarti itu menghina Imam Syafi'i. Kamu tak pilih mazhab pendapat Imam Malik, kamu hina dah. Siapa tak baca bismillah tak sah semayang. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik, baca bismillah dalam Fatihah tu makruh. Bukan atakah abakah Imam Syafi'i kata dia tak sah semayang. Guru dia ijtihad Syafi'i. Seperti mana yang tuan-tuan belajar, sebab tu kita belajar di dalam Bulughul Maram ni, kita melihat adillah para fuqaha, wallahu ta'ala. Panjang saya. Daripada Queen Elizabeth sehingga bismillah. Allah. Ni soalan ni ni ada orang tanya, ni dia pergi dengar apa forum malam lepas ni. Adakah para wali selain diberitahu oleh Nabi dan wali-wali yang diimani oleh pelampau tarekat itu dapat dikenal pasti oleh manusia, atau hanya Allah sahaja yang mengetahui? Jika boleh manusia secara pasti. Kita jawab dah itu ni kemarin, tapi dah tanya sikit ya. Tuan-tuan, orang mukmin adalah wali-wali Allah. Dia kata tak, wali ni kena berjalan tahiyat. Orang mukmin yang saleh dengan kadarnya. Ini yang disebut oleh para ulama. Seorang dengan kadar kewaliannya. Fasik, fajir cerita lain. Orang yang saleh dengan kadar. Orang yang istiqamah. Tadi saya sebut orang yang istiqamah. Tuan-tuan istiqamah, orang tua-tua sebagai. Daripada muda sampai ketua mai semayang di masjid. Bukan senang.
Orang mengaji punya hebat teori apa, hatta yang pergi mengaji pun belum tentu dapat hadir berjemaah di masjid subuh ke Aisyah ke. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita salat, iaitu hidayatut taufiq. Taufik Allah bukan senang. Itu keajaiban. Istiqamah sampai mati. Tak mau benda-benda riba tak ambil, benda haram tak ambil. Bukan mudah. Saya kadang-kadang dengar cerita-cerita pasal duit ni, hatta di kalangan orang-orang agama sendiri. Bab duit ni. Orang ni, bab duit ni ramai orang dia tak lepas, dia guna steering tak lepas. Dia kadang-kadang tang lain okey, tang duit tak okey. Hari tak mai tak apalah, RM10 tak apa, tapi bila tang banyak dia tak okey. Tapi kalau orang tu ta'afuf, ada ifah, tak ambil benda yang haram. Bukan duit dia tak ambil. Bukan harta dia tak ambil. Hak dia lagi dia buat keluar bagi. Ini kesalehan yang bukan boleh dibuat oleh manusia. Tuan-tuan. Sebab tu cari istiqamah bukan cari karamah. Istiqamah harta agama. Kemudian ada orang yang Allah sayang kepada dia. Ada benda-benda yang luar biasa Allah jadi. Dia bukan nak cerita ke orang. Ni, hampa tahu keramat aku apa? Itu yang saya cerita beberapa kali tentang hak Juha, tukang apa? Juha Pak Pandir Arab ni. Yang dia mengaku dia wali, aku wali kita. Orang tanya, kalau hang wali, buktikan karamat hang. Kita aku boleh. Aku panggil pokok tu, dia mai. Juha ni macam Pak Pandir Arab ni. Dia panggil pokok, mai sini. Pokok tak mai. Pokok, mai sini. Pokok tak mai. Macam geng panggil pokok ni lah. Pokok, mai sini. Pokok tak mai. Lah kali Juha bangkit, pergi duduk tepi pokok. Orang kata macam, pokok wali apa? Dia kata wali-wali ni, mereka ni tawaduk. Kalau mereka panggil orang tak mai, mereka pi pun tak apa. Kena kat Juha lah kan? Kan? Tapi maksudnya, dia bukan duk tunjuk setiap kita lah. Ni, tanya orang tua-tua ni yang beramal mudah-mudahan. Mereka ada benda-benda yang luar biasa Allah jadikan berlaku di tangan mereka. Setiap orang salat. Tuan-tuan, mudah satu orang, tengah orang semua berdengkur, dia bangun di tengah malam, pergi ambil wudu. Setiap malam salat tahajud. Tak karamah lagi. Sampai waktu macam mana pun terdengar dia. Ialah terlepas biasa, Nabi pun pernah tidur sehingga bila kejutkan pada pagi. Tapi Allah kejutkan. Sampai waktu bangkit sembahyang malam. Sampai waktu bangun sembahyang malam. Tak payah jam ni. Dia pun tahu, seakan orang panggil dia bangkit. Tak kurniaan Allah. Tapi bukan tuan-tuan, saya bab tahajud ni malaikat duduk teman saya. Orang tak buatlah cerita macam tu. Kerana tanda kesolehan itu menyembunyikan amalan saleh. Menyembunyikan amalan saleh. Tapi kita macam tu lah. Syifa binti Abdullah, dia jaga pasar. Dikatakan dalam riwayat, yang ni sanadnya bukanlah hadis macam kuat macam hadis. Cerita-cerita macam ni ulama tasahul tentang sanad. Satu orang mari jalan tunduk, orang semua tengok, Masya Allah, ar-rajul salih, laki salih. Syifa tengok dia. Syifa kata, sesungguhnya aku telah lihat Umar bin Khattab. Wa kana ataqan nas, dia adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Tapi idza takallama asma' wa idza masya asra' wa idza daraba auja'. Tapi bila dia cakap paling jelas, bila jalan cepat. Ada orang tak kerja, tak ada kerja boleh duduk slow jalan. Masya-Allah, wali apa? Ni jalan lambat, tak ada kerja tak apa lah. Wa idza daraba auja', bila dia pukul sakit.
tapi dia adalah orang yang bertakwa di kalangan kami. Islam tak pernah kenal benda-benda macam ni. Nabi sendiri pakai baju besi naik, turun, masuklah medan jihad. Tak ada. Sehingga mari satu zaman, orang pun ambil benda ni jalan, Masya Allah. Cium tangan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berubah tabiat agama. Berubah. Dan orang anggap soleh. Tak soleh lagi. Hang tengok jubah dia. Ada ke agama satu orang dalam agama ni tuan-tuan? Itu je kerja dia. Pergi jumpa orang besar macam-macam. Masya Allah. Nabi jumpa orang yang salah, Nabi cakap salah. Para ulama, Al-Imam Nawawi rahimahullah, saleh. Nak cari orang mana saleh seperti An-Nawawi rahimahullah. Jelas perkataan dia pada pemerintah zaman dia. Jangan kenakan cukai pada rakyat sehingga dia dibuang. Ini dengan orang ambil rasuah ke apa, dia pun senyum elok, Masya Allah, semoga Allah berkati. Agama tak macam tu. Agama tak macam tu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.